Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, insyaAllah kita akan sambung dengan pembentangan yang kedua, mengikut sunnah Rasulullah SAW di dalam amalan dan akhlak. Jadi just untuk refresh, jangan kita lupa untuk amalkan tiga adab yang zahir dan satu adab yang batin yang saya kongsikan dalam pembentangan yang pertama tadi, iaitu menjaga cara duduk yang sesuai, memberi penumpuan dengan tidak bersembang-sembang, berjenaka ataupun menggunakan gadget, dan menghormati apa-apa yang menjadi wasilah kepada ilmu. Dan adab yang batin, kita sama-sama ikhlaskan niat kita itu untuk mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tadi kita telah bentangkan bagaimana ikut sunnah Nabi SAW di dalam amal, dalam akidah, yakni dalam kepercayaan dan keyakinan kita. Sekarang kita pergi kepada ikut sunnah dalam amalan, the practical part. When we have the faith, the belief, then that belief must be transformed into actions. Bila kita percaya sesuatu, maka kepercayaan kita itu akan diterjemahkan dalam bentuk amalan, zahir dan juga batin. Baik, kefahaman tentang sunnah Nabi SAW. Secara umum, sunnah Nabi adalah jalan, cara dan ajaran Nabi. Itu secara umum. Cara Nabi, ajaran Nabi itu sunnah Nabi. Secara terperinci, sunnah Nabi SAW merangkumi pertama perbuatan Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah sunnah. Dalam bahasa Arab disebut sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Yang kedua adalah pertuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baginda cakap, yang baginda sebut adalah sunnah. Namanya sunnah qauliyah. Kemudian ada yang orang lain buat, orang lain cakap, tetapi Nabi SAW iktiraf. Mungkin Nabi SAW kata ada pahala, mungkin Nabi puji, atau paling tidak Nabi diam. Kerana diam Nabi menunjukkan perbuatan itu tidak haram. Ini yang namanya sunnah takririyah. Sunnah dalam bentuk approval, pengiktirafan daripada Nabi SAW. Jadi saya ulang, sunnah Nabi secara terperinci boleh jadi perbuatan, perkataan ataupun pengiktirafan. Secara meluas, bila kita sebut sunnah Nabi SAW, bahkan ia meliputi semua sumber-sumber hukum syarak. Ini penting, kerana di zaman kita ni ada orang yang berfikiran sempit, menyempitkan sunnah Nabi. Seolah-olah sunnah Nabi itu hanya perbuatan Nabi. Padahal ikut Quran, ikut sunnah. Ikut ijma' ulama', kesepakatan para ulama', ikut sunnah. Mengikut hukum yang dibolehi melalui jalan qiyas, analogi. Sebab tidak semua perkara yang ada dalam dunia ni Allah sebut hukum secara khusus. Contoh, saya tak pasti di Sabah ada tidak minuman macam ini, tapi di Semenanjung ada. Itu air ketum. Ada ke di Sabah? Ada. Ada. Puan-puan biasa minum tak air ketum? Ya. Apa hukum minum air ketum? Mana dalil? Kata haram. Haram ni hukum, mesti ada dalil. Kalau nak cari dalil dalam Quran hadis, memang tidak jumpa air ketum. Ada orang dia macam pandai-pandai, dia kata rasa ada ustaz. Mana dia? Wa in kuntum, itu wa in kuntum tak ada kena-mengena dengan air ketum. Itu bahasa Arab. Wa in kuntum junuban dan sebagainya, itu lain makna dia. Kenapa dikatakan haram? Qiyas kepada arak. Dalam Quran ada hukum minum arak haram, innamal khamru. Khamru itu arak. Kenapa haram? Kerana asas hukumnya sama. Minum arak memabukkan. Minum air ketum yang dah diperam, diproses itu juga memabukkan. Maka oleh kerana sama-sama memabukkan, hukumnya sama, iaitu haram. Itu namanya qiyas. Jadi ikut Quran, ikut sunnah, ikut ijma', ikut qiyas, ini semuanya nama sunnah. Kita tak mahu orang ingat sunnah tu hanya yang Nabi buat saja. Yang Nabi cakap sunnah, yang Nabi iktiraf sunnah, dalam Quran cakap pun sunnah, ijma' ulama' juga sunnah, qiyas juga adalah sunnah. Secara meluaslah. Baik. Kebelakangan ini ada salah faham atau salah sampai tentang sunnah Nabi SAW. Salah faham boleh tahan lagi, kerana dia bila diterangkan dia faham. Salah sampai ni susah, sebab yang menyampaikan pun ustaz juga.
Jadi hati-hati kalau nak jemput ustaz, pastikan dia bawa fahaman ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak nanti jemaah jadi confused. Ada ustaz bila dia sampaikan contohlah ya. Ada tak tahu kalau di sini ada tidak. Dia kata tu amalan baca Yasin malam Jumaat itu Nabi tidak buat, kata dia. Mungkin ada yang pernah dengar macam itu. Jadi apa masalah dia? Ya, maka Nabi tak buat, kita jangan buat. Orang itu sudah biasa pergi masjid malam Jumaat baca Yasin. Bila dia dengar ustaz yang cakap baca Yasin Nabi tak buat malam Jumaat, akhirnya dia pernah pergi masjid sudah malas. Isteri dia tanya, abang kenapa tidak pergi masjid? Oh, bukan tak mau pergi. Nanti saya terlibat bid'ah baca Yasin. Oh, dia bagi dia baca Yasin itu bid'ah. Habis apa dia buat malam Jumaat? Dia nonton Gusti. Nonton Gusti tu sunnah siapa tu wallahu alam lah. Tapi dia sudah confused kerana ustaz yang kata baca Yasin malam Jumaat tu Nabi tidak buat. Jadi ini tujuannya kita nak terangkan supaya tidak keliru dan tidak berlaku perpecahan ya. Ada satu masjid di daerah Shah Alam Petaling Jaya, nazir dia, di sini panggil nazir juga yang urus masjid. Pengurusi. Dia kata jemaah kami bergaduh, dia kata baru-baru ni. Saya tanya kenapa? Kerana lepas solat bersalam, masa bersalam tu ada jemaah yang selawat. Kan ada salah tempat sambil salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengah selawat tu ada satu orang jemaah, dia kata mana boleh ni? Jangan selawat, Nabi tak buat. Yang kena marah pun marah juga. Akhirnya bergaduh dalam masjid. Bergaduh dalam masjid kan jelas tidak sunnah. Jadi punca perpecahan. Bahkan jadi sikap ekstrim ya. Ada orang tulis, dia kata daripada saya pergi ke majlis selawat, lebih baik saya pergi ke pesta minum arak. Ada yang cakap macam itu. Daripada bertahlil ramai-ramai dalam masjid, lebih baik berzina dalam masjid, kata dia. Jadi sudah jadi ekstrim. Bahkan di negara luar, misalnya baru-baru ini di Pakistan, umat Islam yang sedang menyambut Maulidur Rasul dibom oleh orang Islam sendiri yang dianggap sambut Maulid itu sesat. Lalu dia bom saudara-saudara seagama dia. Jadi penting untuk kita faham bahawa menghukum haram sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW itu bukan sunnah. Itu namanya punnah. Tahu kan, punnah, bukan sunnah. Baik. Kenapa saya kata begitu? Kerana satu orang bila dia kata jangan buat ni, jangan berdoa ramai-ramai lepas solat, jangan sambut Maulidur Rasul, jangan itu, jangan ini. Bila kita tanya kenapa, jawab dia Nabi tak buat. Jawapan dia itu bercanggah dengan Al-Quran. Bercanggah dengan sunnah Nabi SAW sendiri. Dan bercanggah dengan satu ilmu yang penting, namanya ilmu usul fiqh. Ilmu inilah yang digunakan oleh ulama untuk kenal pasti hukum. Bila dia kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Quran kata apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul hendaklah kamu ambil, kamu terima, jangan tolak. Dan apa yang baginda larang, yang saya bold dan saya gariskan tu, nahakum tu dalam bahasa Melayu maknanya yang baginda larang. Bukan Quran kata apa yang Nabi tak buat. Yang Quran kata apa yang Nabi larang, maka hendaklah kita berhenti, jangan buat. Jadi orang ini seolah-olah dia lebih pandai daripada Al-Quran. Al-Quran kata apa yang Nabi larang jangan buat. Dia kata tak. Bukannya Nabi larang saja. Yang Nabi tak buat dah haram dah. Itu tak ada dalil. Kemudian bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Baginda juga bersabda sama seperti Al-Quran. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku telah larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu jauhi. Ya, Nabi SAW tidak kata apa yang aku tak buat, apa yang aku larang. Jadi kenapa kamu memandai-mandai kata yang Nabi tak buat terus haram? Ya. Dan dari segi ilmu usul fiqh tak betul ya. Kerana sumber hukum perbuatan Nabi hanya 1/3 daripada 1/4. Saya bagi gambaran ya. Kalau satu highway ada 4 lorong. Tiba-tiba satu hari kita nak pergi kerja, kita dapati 3 lorong ditutup. Hanya 1 lorong saja dibuka. Agak-agak jam tak jalan. Jam. Sebab 3 yang patut boleh lalu dah tutup. Bayangkan yang 1 yang dibuka tu pun, dia bagi 3. 2 bahagian dia tutup, 1 saja dia boleh bagi lalu. Maknanya kalau bas, lori, confirm kena parking tepi.
tak muat. Inilah yang dibuat oleh golongan ini terhadap agama kita. Agama kita asalnya luas. Boleh kenal hukum melalui lorong Quran, lalu lorong sunnah, lalu lorong ijma', lalu lorong qiyas. 4 lorong kita boleh lalu. Sekurang-kurangnya lah, ada lagi lorong-lorong lain, tapi yang utama 4 lorong ni. Tiba-tiba lorong Quran dia tak perasan. Lorong ijma' dia tidak hirau. Lorong qiyas dia tak pandai guna. Dia hanya fokus lorong sunnah satu saja. Sunnah masih luas. Ada sunnah perkataan, ada sunnah perbuatan, ada sunnah pengiktirafan. Tiba-tiba yang perkataan dan pengiktirafan tu dia tak perasan. Dia hanya fokus perbuatan saja. Lalu, ini Nabi tak buat, itu Nabi tak buat, ini tak boleh pasal Nabi tak buat. Contoh sebenar. Di Semenanjung, ada orang mempertikaikan zikir dengan menyebut lafaz Allah. Kalau zikir ni macam-macam. Ya? Ada orang zikir subhanallah, ada orang berzikir alhamdulillah, ada orang berzikir Allahu Akbar. Yang popular di Nusantara adalah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di Tawau ada ke orang zikir? Ada kan? Tapi ada juga, tapi di tempat kita jarang orang berzikir dia hanya sebut Allah. Allah, Allah, Allah. Dia berzikir macam itu. Jadi ada orang mendakwa, kata dia, zikir sebut Allah ni tak ada mana. Nabi tak buat. Dia tidak perasankah Quran suruh? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wazkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Mana orang tersebut Allah, Allah telah terpayung dengan dalil Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sentiasalah sebut nama Tuhanmu pagi dan petang. Apa nama Tuhan kita? Ya Allah. Dia tak perasan Al-Quran. Kemudian dia tidak hirau ijma', kesepakatan ulama'. Tidak kurang daripada 700 tahun lebih, tidak ada seorang ulama' pun di kalangan sahabat atau tabi'in atau tabi'in atau selepas itu yang mempertikaikan, yang kata tak boleh zikir Allah, Allah tidak ada. Awal-awal tokoh yang mempertikaikan zikir Allah adalah Al-Imam Ibn Taymiyah yang hidup pada kurun ke-8. Yang ini idola golongan Wahabi. Memang beliau alim. Tidak ada orang kata Ibn Taymiyah ni jahil, tidak. Beliau memang orang alim. Dan murid beliau pun ada yang alim. Tetapi ingat lagi, kesalahan beliau pada masa itu sehingga ulama-ulama berfatwa supaya beliau dipenjarakan, itu ini adalah melanggar ijma'. Ulama semua dah setuju zikir Allah, Allah tidak ada masalah, beliau mempertikaikan. Kemudian qiyas. Benda yang sama, hukumnya sama. Zikir ini termasuk ibadah yang tidak diikat. Dia beza dengan ibadah diikat, masih ingat? Ikat dengan waktu, kena buat dalam waktu. Ikat dengan tempat, kena buat di tempatnya. Ikat dengan bilangan, jangan lari daripada bilangan. Tapi ada ibadah yang tidak diikat, seperti zikir dan selawat. Nak zikir bila-bila boleh zikir, boleh selawat. Nak zikir di mana? Boleh di mana-mana. Boleh zikir, boleh selawat. Nak zikir dan selawat dalam keadaan suci daripada hadas? Boleh. Bagus. Tak suci daripada hadas, tidak dilarang berzikir. Bahkan orang haid juga tidak dilarang berzikir dan berselawat. Berbeza dengan amalan-amalan solat, tak boleh. Jadi oleh kerana dia adalah ibadah yang tidak diikat, maka nak zikir dengan lafaz apa pun boleh, asalkan zikir. Tapi janganlah benda yang bukan zikir pula. Kan dulu ada cerita apa? Guru Yahya. Oh, zikir dia apa? Guru Yahya, Guru Yahya, Guru Yahya, Guru Yahya. Itu tidak boleh. Itu bid'ah sayyi'ah. Tapi Allah kan nama Allah. Nak zikir dengan Allah, Rahman, Rahim, Subhanallah dan sebagainya, boleh. Dia hanya fokus satu lorong saja. Lorong sunnah. Lorong sunnah masih luas. Bukan hanya perbuatan Nabi. Nabi SAW pernah bersabda, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Tak putus-putus lidah kamu itu basah dengan menyebut Allah. Nak apa lagi dalil? Jadi hati-hati ya. Elakkan fahaman yang sempit dan menyempitkan ini. Ya, sumber hukum dalam syariat bukan hanya perbuatan Nabi. Ya. Perbuatan Nabi itu hanyalah salah satu sumber hukum. Dan tak semua perbuatan Nabi jadi sumber hukum. Ada yang khususiyah Nabi saja. Contohnya Nabi SAW berpuasa tidak berbuka. Itu kita tak disuruh begitu. Nabi SAW berkahwin kan lebih pada 4 dalam satu masa. Itu tak boleh kita ikut. Itu khususiyah, tak boleh. Tapi secara umum,
perbuatan Nabi adalah salah satu sumber hukum, bukannya satu-satu sumber hukum. Kemudian, nak tahu kata sesuatu perkara itu adalah haram, kan kita kata ikut Quran Sunnah, tapi dia ada cara dia. Nak tahu kata haram, pertama ada uslub melarang. La nahi. La dalam bahasa Arab boleh jadi la nafi, maknanya bukan. Kalau la nahi, maknanya jangan. Contoh, wala taqrabuz zina, dan jangan kamu menghampiri zina. Maka menghampiri zina sudah haram. Kerana Quran kata la. Kadang-kadang digunakan perkataan haram. Misalnya innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja Allah Taala mengharamkan ke atas kamu memakan bangkai. Mana tahu kata haram? Dah memang Quran sebut haram. Yang ketiga, dikeji, zamul fi'li ya. Contoh dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ghasya falaisa minna. Siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Nabi tak kata jangan menipu. Nabi tak kata menipu itu haram. Tapi Nabi mengeji, bukan daripada golongan kami, itu maksudnya satu kejian. Maka difahami bahawa menipu itu haram. Semata-mata Nabi SAW tak buat satu perbuatan belum tentu haram. Boleh jadi haram, tapi dengan dalil lain. Contoh, Nabi SAW bagi dia tidak minum arak. Memang minum arak itu haram. Tapi kena ingat, haram minum arak bukan kerana Nabi tak minum, tapi kerana ada dalil yang menunjukkan minum arak itu haram. Nabi SAW bagi dia tidak makan daging dog. Orang tahu ke dog itu apa? Tidak tahu ya. Biawak ya. Macam biawak. Bukan biawak. Biawak lain. Biawak pasir pun lain sebenarnya. Dog lain. Saya pernah tengok dog masa saya belajar di Jordan. Ada kawan pergi Mesir, dia bawa balik dog. Apa beza dog dengan biawak? Bentuk lebih kurang tapi tak sama. Yang ketara saya lihat bezanya adalah dog ni lidah dia sekeping. Biawak lidah dia bercabang. Ada orang kata, mereka kata orang politik juga lidah bercabang. Wallahu alam. Yang tu saya tak cek. Yang tu saya tidak biasa, tidak berani komen lah. Tapi kalau biawak, saya pernah tengok lidah dia bercabang, dog lidah dia sekeping macam lidah manusia. Satu masa ada orang masak daging dog, hidang kepada Nabi SAW, elok Nabi nak makan, diberitahu ini adalah daging dog. Terus Nabi tidak jadi makan. Sepintas lalu, seperti haram. Kalau tak haram, takkanlah Nabi dah nak makan, tiba-tiba tak jadi makan. Rupanya tidak haram, kerana bila ada sahabat baginda yang minta, kata dia, bagi pada saya lah ya Rasulullah, Nabi bagi. Kalau haram, takkan Nabi bagi sahabat makan benda haram. Habis kenapa Nabi SAW sendiri tidak makan? Kerana baginda tak biasa, maka tidak ada selera. Ya? Macam orang tawau lah, misalnya kalau ada makanan yang tak biasa makan, yang tak selera apa? Saya tak tahu. Budu orang tawau makan. Makan juga. Wah. Sudah universal ya, budu itu kan orang Kelantan saja. Mungkinlah ada yang tak makan arnab. Padahal arnab tidak haram, tapi dia tidak selera kerana dia ingat kucing misalnya. Jadi tidak semestinya satu perkara yang Nabi SAW tidak buat, hukumnya adalah haram, tidak. Okay. Jadi ini kena faham ya. Kenapa kawan kita jadi macam itu? Kerana dia salah faham hadis Nabi ya. Dia kata dia pegang hadis bagus, tapi dia salah faham hadis ya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara bid'ah adalah sesat. Bid'ah ni makna benda baru. Jadi kalau Nabi tak buat, tu kira barulah. Haramlah kata dia. Tidak demikian ya. Imam Nawawi telah menerangkan yang dimaksudkan dengan kullu bid'atin dalalah ini perkataannya umum, tapi maknanya khusus, bukan semua ya. Jangankan kata bahasa Arab, bahasa Melayu pun, saya bagi contoh. Satu budak sekolah, katakan umur dia 7 tahun, dia cerita pada kita, dia kata, "Aunty, saya pergi ke sekolah setiap hari." Ya. Kita pun cakap kat dia, "Betul ke adik pergi sekolah setiap hari?" Dia kata, "Betul, saya pergi ke sekolah setiap hari." Lalu kita tanya pada dia, "Adik, hari Sabtu pergi sekolah tidak?" Dia jawab, "Hari Sabtu saya tidak pergi." Lepas tu kita tanya lagi, "Hari Ahad adik pergi sekolah tidak?" Dia jawab, "Ahad saya tidak pergi." "Kamu tu kan menipu," kata kita. "Kamu kata pergi sekolah setiap hari, tapi satu Ahad kamu tidak pergi." Okey, secara jujur, adik itu menipu ke aunty itu yang tak faham bahasa? Aunty itu yang tak faham.
Kerana maksud dia pergi sekolah setiap hari itu adalah hari yang sekolah lah. Satu Ahad kan hari sekolah tidak buka, jadi dia tidak pergi. Walaupun dia hanya pergi 5 hari seminggu, 2 hari tidak pergi, dari segi bahasa masih betul dia cakap saya pergi ke sekolah setiap hari. Itu baru bahasa Melayu. Cuba lihat bahasa Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi'amri rabbiha. Taufan itu membinasakan setiap sesuatu. Kalau ikut zahir ayat Al-Quran, maknanya bila taufan itu datang, tidak ada yang tak binasa. Semua binasa. Sebab Quran kata, kulla syai'in, setiap sesuatu. Tapi cuba sambung ayat itu. Ya. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Maknanya tempat tinggal tak binasa. Langit bumi sesuatu tidak. Tapi langit bumi tidak binasa. Gunung ganang sesuatu tidak. Gunung ganang tidak binasa. Habis Quran kata setiap sesuatu, maksudnya kebanyakan. Macam lepas tsunami kan, kita nampak lapang. Tapi ada juga pokok sebiji di sini. Pokok sebiji ya. Sepohon pokok. Ada masjid yang tidak runtuh. Tapi banyak yang rosak. Dalam ayat yang lain, ini suratul Kahfi. Kami di tempat kami, ada orang anti baca Yasin malam Jumaat. Kata dia, baca Yasin malam Jumaat ni hadisnya dhaif. Habis yang sahih tu kan baca Yasin hari Jumaat. Lalu oleh kerana surau dah rimas, dia asyik komplain. Surau pun buat keputusan macam inilah. Kami semalam Jumaat ni kita baca Yasin. Kami semalam Jumaat depan kita baca Kahfi. Kita gila-gila. Yang komplain dua-dua pun tak datang. Yasin tak datang, Kahfi lagi tak datang. Kan Kahfi lagi panjang. Ini dalam suratul Kahfi Allah berfirman, fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Keyword itu kulla. Setiap sampan, ini kisah Nabi Musa alaihissalam ingin menuntut ilmu daripada Nabi Khidir alaihissalam. Tapi Nabi Khidir kata, kamu tidak akan sabar nak menuntut ilmu daripada saya, kamu mesti tidak sabar punya. Jadi kata Nabi Musa, insya-Allah saya sabar. Baik. Kalau nak mengaji dengan saya boleh, jangan tanya dulu. Apa yang berlaku kamu jangan tanya. Nanti bila tiba masanya saya akan terangkan. Tapi Nabi Musa sebagai seorang rasul, bagi dia tu kan tak tahan tengok benda yang pada zahirnya salah. Antaranya apa? Bila naik sampan, Nabi Khidir lubangkan sampan. Lubangkan sampan pertama merosakkan harta benda orang. Kedua, masalahnya itu sampan. Kalau rumah dilubangkan masih boleh tahan. Kalau sampan dilubangkan masuk air kan tenggelam. Akhirnya Nabi Musa komplain. Oleh kerana beberapa kali komplain, maka Nabi Khidir kata, setakat inilah, maknanya kamu tidak boleh memenuhi syarat untuk belajar. Tapi Nabi Khidir terangkan, sampan tadi itu milik orang miskin. Mereka ni bekerja cari makan di lautan. Saya tadi itu nak rosakkan sampan itu ada sebab. Apa sebab dia? Ada seorang raja yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau ikut zahir ayat Quran, yang namanya sampan mesti raja itu ambil. Kerana Al-Quran kata setiap. Tapi sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Raja tidak ambil semua. Raja hanya ambil sampan yang elok. Itulah hikmah kenapa Nabi Khidir lubangkan. Supaya bila raja tengok berlubang, raja tidak jadi ambil. Ini namanya choosing lesser of two evils. Memilih kemudaratan yang lebih ringan. Ya, kalau sampan berlubang, mudarat. Tapi kalau sampan kena rampas, kan langsung tidak ada sampan. Lubang masih boleh baiki. Tak ada sampan kan susah. Yang penting, kulla safinah, setiap sampan maknanya sebahagian. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam ya'kulhu turabu illa ajbuz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah. Apa maknanya? Akan reput. Ya? Jadi kita manusia ni jangan sombonglah. Atas dunia ni kita ada pangkat, kita gagah, kita cantik, apa sekalipun. Bila mati akan jadi makanan ulat dan cacing. Istilahnya akan dimakan oleh tanah. Kecuali tulang sulbi. Tulang sulbi itu ibaratnya akan jadi benih balik bila kita nak hidup di akhirat nanti. Baik. Para Nabi anak Adam atau tidak? Para Nabi adakah mereka anak Adam? Orang mati syahid anak Adam atau tidak? Adakah jasad mereka reput? Oh, kalau macam tu hadis ni tidak betul lah Ustaz. Bukan. Hadis betul. Cara kamu faham hadis tidak betul. Kamu tidak boleh faham kullu bani Adam makna semua. Kullu bani Adam maknanya kebanyakan. Jadi
mana setiap bid'ah adalah sesat, maksudnya kebanyakan bid'ah adalah sesat. Bid'ah yang selari dengan syarak, perkara baharu yang selari dengan syarak tidak sesat. Tidak akan semua perkara baharu haram, mustahil. Tidak akan semua perkara baharu halal, mustahil. Yang pasti ada sebahagian perkara baharu haram, ada sebahagian yang halal. So mana satu yang haram, yang halal, di sisi kita, kita ikut ulama. Ulama kata yang selari dengan syarak halal, yang bercanggah dengan syarak haram. Ini kalam Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i dah bagi panduan, bid'ah terbagi dua. Satu yang terpuji, elok. Satu lagi terkeji, tidak baik. Yang mana elok? Yang selari dengan sunnah. Yang mana tidak elok? Yang menyalahi sunnah. Selesai. Ini kerja ulama' lah nak tahu selari atau tidak selari. Tapi kata kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, kata dia, perkara baharu urusan dunia boleh, perkara baharu urusan agama haram. Kadang-kadang kan bila kita berdepan dengan mereka kata ni tak boleh sebab Nabi tak buat, ini tak boleh Nabi tak buat. Kadang-kadang ada kawan yang perli. Kata dia, kalau semua benda Nabi tak buat haram, kamu banyaklah buat benda haram. Naik kereta, guna handphone, pergi haji pun naik kapal terbang. Mana pernah Nabi pergi haji naik kapal terbang? Jadi kalau kita perli dia begitu, dia akan jawab, ya itu tidak apa-apa, itu urusan dunia saja. Naik kereta urusan dunia, guna handphone urusan dunia. Berarti dia pun juga setuju, hadis kullu bid'atin bukan makna semua. Di sisi dia, bid'ah yang sesat hanya bid'ah agama. Bid'ah dunia, okey, tidak ada masalah. Tak betul. Sebab bid'ah dunia juga kalau bercanggah dengan syarak tak boleh. Saya nak tanya puan-puan, buat pembedahan sejeri, ya. Sejeri itu adakah urusan dunia atau agama? Dunia. Zaman Nabi ada tidak pembedahan tukar jantina? Tidak ada. Kiranya pembedahan tukar jantina itu okey sajalah. Sebab ia bid'ah dunia. Kan tidak demikian. Walaupun pembedahan tukar jantina itu bid'ah dalam urusan dunia, tapi bercanggah dengan syariat. Nabi tak bagi lelaki menyerupai wanita. Apatah lagi mengubah kejadian Allah Ta'ala. Potonglah, perlu tebuk lubang macam-macam. Itu kan tak, agama tidak bagi. Baik, kemudian contoh lagi supaya mereka faham bahawa bid'ah bukan tengok dunia atau agama, adalah insurans dan juga takaful. Puan-puan ada ambil insurans? Ya? Tak ada. Takaful? Ada. Baik. Kenapa tidak ambil insurans? Kerana ulama kata haram. Kenapa ambil takaful? Kerana ulama kata halal. Padahal dua-dua tu bid'ah dunia. Zaman Nabi tidak ada sahabat ambil insurans. Ya. Zaman Nabi tidak ada sahabat jadi ejen takaful. Siapa sahabat Nabi jadi ejen takaful? Ya memang tidak ada takaful zaman itu. Kenapa insurans haram? Kata para ulama, kerana insurans adalah kontrak yang ada timbal balas. Consideration from both sides. Dipanggil dalam bahasa Arab akad muawadat, ya. Jadi bila ada yang timbal balas, kalau ada ketidakpastian, kalau ada beri sikit dapat lebih, kalau ada elemen nasib, itu adalah haram. Habis takaful kan sama juga. Tidak, takaful adalah akad tabarruk, sedekah, charitable contract. Bila charitable contract, macam khairat kematian, tidak kisah. Kamu bagi sedekah, selesai. Tabung itu nanti akan dibayar pada siapa, ia terpulang. Siapa yang layak dapat. Kan sama-sama bid'ah dunia, tapi satu bercanggah dengan syarak haram, satu selari dengan syarak halal. Jadi ini hanya rekaan mereka sahaja. Ulama dahulu tidak ada yang mengatakan bid'ah dunia boleh, bid'ah agama haram. Ini hanya rekaan golongan Wahabi. Minta maaf ya, di sini mungkin tidak ada Wahabi lah, tapi kalau di live ni ramai Wahabi ni yang ikut saya ni. Tapi harap itulah, saya tak faham Wahabi. Betul, saya pun tak faham Wahabi. Sebab mereka pun tak faham-faham. Baik. Selesai ya. Okay, seterusnya. Yang ini tajuk yang terakhir ya. Tajuk yang terakhir, bukan slide yang terakhir. Yang mana mahu tidur masih boleh tidur lagi. Belum yang terakhir. Ini hanya tajuk yang terakhir. Di dalam kita nak beramal. Bukan, maaf. Tajuk yang kedua terakhir. Kadang orang tanya, kita nak ikut sunnah Nabi, kenapa kita ikut mazhab? Ditawar orang ikut mazhab apa? Syafi'i. Ya, kan kita nak ikut sunnah Nabi. Hambali, ya. Ada jangan Hambali. Ya, apa? Tak apa-apa, Hambali pun tak masalah. Main-main saja. Kalau betul-betul pun tak apa-apa ya. Hambali boleh, Maliki boleh, Hanafi boleh.
Tapi ada orang petikai, kata dia, kenapa kita tak ikut Nabi terus? Kita ikut sunnah Nabi. Kenapa pergi ikut mazhab? Dan mazhab pula pelbagai, ya. Baik. Jawapannya, kerana kita ikut Quran sunnah lah jadi mazhab. Bila kita ikut Quran sunnah, ikut Quran sunnah inilah yang melahirkan pelbagai mazhab ini, ya. Kerana bila kita ikut Quran sunnah akan berlaku salah satu dari dua kemungkinan. Sama ada berlaku ijma'. Ijma' itu macam mana? Ulama' pergi pada Quran dan hadis, mereka faham sama saja. Bila mereka faham sama, keluar fatwa yang sama. Semua ulama' keluar fatwa yang sama. Itu namanya ijma'. Iaitu kita wajib ikut. Ya. Tapi tidak jarang berlaku, ulama' pergi pada Quran dan hadis, ulama' ni faham begini, ulama' seorang lagi faham lain. Maka keluar fatwa berbeza. Ini namanya khilaf. Fatwa yang berbeza itulah namanya mazhab. Jadi kalau orang kata kita ikut Quran sunnah, jangan ikut mazhab, makna dia tidak faham. Mazhab itu adalah produk daripada Quran dan sunnah. Saya akan bagi contoh, ya. Okey. Orang perempuan, walaupun perkara ini sebenarnya kalau boleh tidak nak berlaku, tapi tidak jarang juga berlaku, ya. Perempuan lepas dia kahwin, dia diceraikan oleh suami dia. Ya. Tapi ada juga perempuan, lepas diceraikan oleh suami, ya ada ramai yang tunggu. Boyfriend lama masih tunggu. Jadi bolehkah misalnya minggu lepas kena cerai, boyfriend dia minggu ni terus mau kahwin sama dia? Tak, sebab kata dia, saya sudah tunggu banyak tahun. Alang-alang suami dia sudah cerai minggu lepas, saya mau kahwin dengan dia. Jawabnya, boleh, tapi lepas habis iddah. Okay, berapa lama iddah perempuan? 3 kali? 3 kali haid atau 3 kali suci? Khilaf rupanya. Jadi ulama, bila mereka nak tahu iddah perempuan lama mana, mereka merujuk pada Quran dan sunnah. Rupanya dalam Quran telah sebut dengan jelas, ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu, menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali quru. Jadi ijma' ulama bahawa iddah perempuan adalah 3 kali. Kerana salasah itu jelas, maknanya 3. Tidak ada yang kata 2, tidak ada yang kata 4. Ijma' ulama iddah adalah 3 kali. Problem adalah dalam memahami perkataan quru. Kerana quru dalam bahasa Arab, dia ada 2 makna. Satu makna quru adalah haid. Dan satu lagi makna quru adalah suci daripada haid. Yang mana satu yang dimaksudkan dalam Quran. Maka ulama' rujuk ayat lain. Ulama' rujuk hadis Nabi. Ulama' tengok kaedah bahasa Arab. Hasil daripada usaha inilah, ulama' dalam mazhab Hanafi memahami bahawa quru adalah haid. Dan ulama' dalam mazhab Syafi'i memahami quru adalah suci daripada haid. Ya. Jadi fatwanya, kalau mazhab Hanafi 3 kali haid sudah habis. Mazhab Syafi'i kena tunggu 3 kali suci baru habis iddah. Padahal sama-sama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama cuba memahami perkataan yang sama, masih ada khilaf, masih berlaku mazhab. Jadi kalau kamu kata ikut Quran sunnah tak ikut mazhab, kamu memang tidak faham. Ya. Contoh yang kedua, ambil wudu. Perempuan ambil wudu, sapu kepala, ya, sapu sikit ke atau sapu semua? Sah ke sapu sikit? Sapu banyak pula. Okey. Jawapannya ada dalam Al-Quran. Ayat wudu ada dalam Al-Quran, bukan ulama reka. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hati-hati, ya, kalau orang tak mau rujuk ulama nak pakai tafsir sendiri bahaya. Pertama, idza qumtum kalau diterjemah maknanya setelah kamu diri solat. Maknanya lepas solat baru ambil wudu. Tak betul. Idza qumtum makna kalau kamu nak solat. Buat apa? Faghsilu wujuhakum. Sapu basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga basuh tangan hingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum. Ini pun bahaya. Kalau terjemah sendiri, wamsahu bi ru'usikum maksudnya sapulah dengan kepala kamu. Jadi pergi dekat pilih tadah kepala,
Sapu dengan kepala. Tak ada ulama kata macam itu. Sebenarnya sapu kepala. Okey. Masalah huruf ba di situ. Wamsahu bi ru'usikum. Apa makna bi di situ? Kata mazhab Syafi'i, bi di situ maksudnya sebahagian. Sapulah sebahagian kepada kamu. Jadi yang sapu sedikit tadi sah ikut mazhab Syafi'i. Kerana ba maksudnya sebahagian. Sekadar 3 helai rambut sudah cukup. Jadi orang yang jaga rambut, jaga remos, itu sesuai mazhab Syafi'i. Nah, baru lepas set rambut, kan? Nak sapu semua, alamak, dah lah set rambut mahal. Ya. Sapu sedikit sudah sah. Ikut mazhab Hanafi tidak. Dia tengok dalam hadis Nabi SAW tolak sikit serban ke belakang, maknanya kena setapak tangan. Mazhab Malik kata ba di situ tidak ada makna. Maksudnya wamsahu ru'usakum, sapulah semua kepada kamu, kena sapu semua. Jadi orang yang nak berhati-hati sapu semua mazhab kata sah. Sapu sedikit mazhab kita kata sah, mazhab lain kata tidak sah. Gurau daripada guru kami Tuan Guru Syekh Nuruddin hafizahullah kata beliau, hari akhirat senang nak kenal orang Nusantara. Cahaya wuduknya sikit je. Sikit-sikit je. Itu orang Nusantara mazhab Syafi'i. Yang mazhab Malik di Morocco tu bercahaya kepala dia. Sebab kan ada cahaya wuduk di hari akhirat. Baik. Kemudian ini sebab berlakunya mazhab. Kalau orang kata mana ada mazhab zaman Nabi, tak betul ya. Kerana mazhab ini sudah ada zaman Nabi dari segi konsepnya. Tapi kalau mazhab macam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali memang belum wujud lagi. Zaman Nabi mana ada lagi. Imam Malik, Imam Syafi'i belum ada lagi. Tetapi konsep bermazhab itu telah ada. Mazhab ni maknanya pandangan. Jadi bila dalil tidak jelas atau dalil tidak ada, boleh berlaku berbeza pandangan. Ini bahasa Arab, saya ingat semua sudah faham. Saya terus pergi pada bahasa Melayunya. Okey, dua orang lelaki keluar musafir. Masuk waktu solat, tak ada air. Nak buat apa kalau tak ada air? Tayamum. Sebab ada dalil dalam Quran. Jadi mereka beramal dengan dalil, dua-dua tayamum, dua-dua solat. Teruskan perjalanan, dapat air. Mereka jumpa air dan waktu solat masih ada. Di situ tak jelas dalilnya. Nak kena solat lagi sekali ke tak payah. Jadi seorang sahabat dia fikir, dah solat, apa nak solat lagi? Selesai. Seorang sahabat fikir, yalah tadi solat dengan debu. Kalau tak ada air, sekarang air sudah ada, waktu solat masih ada, dia berwuduk dan dia solat lagi sekali. Bila berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi bersabda kepada yang tidak ulang solat, kamu melakukan sesuai dengan sunnah. Jadi, bila sebahagian daripada masyarakat sekarang, kalau satu sunnah, satu mesti bid'ah sesat. Kan macam itu. Kalau baca kahfi sunnah, baca yasin sesat. Tidak. Nabi berkata pada yang salat satu kali, kamu kena dengan sunnah. Nabi bersabda kepada yang salat 2 kali, dan bagi kamu pahala 2 kali. Nabi tidak kata kamu buat bid'ah, sesat, tidak. Kerana masing-masing ada sudut pandangan. Dalil tidak jelas. Boleh kadang-kadang dalil jelas, tapi cara faham dalil pula berbeza. Pun Nabi raikan dalam peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Siapa tahu kisah peperangan Khandaq ni, orang Yahudi, mereka khianat. Mereka penduduk Madinah kena sokong Nabi. Rakyat Madinah. Tidak. Orang Yahudi Bani Quraizah, mereka sokong tentera bersekutu yang serang Madinah. Lalu selepas peperangan, Nabi SAW hantar tentera untuk menyerang. Dalam istilah moden dia panggil treason. Perkhianatan, treason ni kalau dalam undang-undang Malaysia tak ada. Undang-undang Malaysia yang hampir macam treason dia panggil waging war against Yang di-Pertuan Agong. Melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong, pernah digunakan terhadap kumpulan Al-Ma'unah dan pernah digunakan terhadap pengganas suluh. Ini dalam sejarah undang-undang, 2 kes ini guna akta tersebut bawah penal code. Melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Tapi banyak negara lain guna istilah treason. Jadi Yahudi Bani Quraizah ni macam buat treason lah. Dia khianat pada negara sendiri. Jadi Nabi hantar tentera, Nabi berpesan, jangan seorang pun solat asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Jelas tak dalil? Ya jelas. Sudah ada dalil. Jangan satu orang pun solat asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Tiba-tiba dalam perjalanan sudah masuk waktu asar. Sebahagian sahabat pun bersiap-siap nak solat. Sebahagian lagi kata, kan Nabi dah pesan, jangan solat kecuali di kampung Bani Quraizah. Yang nak solat jawab, bukan itu maksud Nabi. Mereka pun solat. Yang sebahagian lagi tidak solat. Mereka tunggu sampai di kampung Bani Quraizah, mereka solat asar, waktu asar sudah habis. Bila sampai berita di kepada Nabi SAW,
baginda tidak menyalahkan sama mana-mana pun. Maknanya Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan. Yang solat dahulu kenapa? Kata mereka, maksud Nabi itu bersegera, jalan dengan cepat. Kira-kira asar dah sampai sana. Habis kita dah lambat, waktu dah masuk, dalam Quran kata solat kena berwaktu. Dia ada dalil dia. Maka dia solat. Yang solat di sana waktu sudah habis, dia juga ada dalil, iaitu zahir daripada hadis. Dalam kejadian itu solat asar mesti di sana. Oleh kerana dua-dua tu ada sudut pandangan yang valid, maka Nabi tidak mengkritik mana-mana. Maknanya Nabi sendiri berlapang dada dengan perbezaan mazhab. Tapi kalau zaman kita tidak, hanya pendapat dia yang betul, pendapat orang lain semua salah sesat. Ini antara yang lucu ya. Lucu atau sedih saya tak pastilah. Sedih mungkin juga. Sebab yang bertanya tu bukan calang-calang. Yang tanya ni ada PhD. Bukan orang kampung. Kalau orang kampung tanya, mungkin kita rasa lucu. Tapi kalau orang ada PhD tanya soalan macam ini, kita rasa sedih. Dia tanya apa? Dia tanya Nabi dulu salat ikut mazhab mana? Tuan-tuan, kita sekarang ikut mazhab. Nabi dulu sembahyang ikut mazhab mana? Loh, kenapa kamu tanya soalan macam ini? Nabi SAW salat ikut wahyu. Kan? Nabi bercakap saja ikut wahyu. Takkan Nabi salat ikut suka hati. Pasti Nabi salat ikut wahyu. Habis yang kita ikut mazhab? La ilaha illallah. Kita ikut mazhab sebab kita nak ikut Nabi bang. Nabi bersabda macam mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Kita ikut ajaran Nabi. Bagus ya, Said Mahdir. Kita ikut ajaran Nabi. Nabi berpesan, hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Setuju? Okey, soalan seterusnya. Siapa yang pernah lihat Nabi salat? Tidak ada. Tidak ada. Habis macam mana mau salat ikut Nabi salat? Lihat Nabi salat. Ya? Siapa yang lihat tabi'in salat? Jadi sebenarnya kita salat sebagaimana kita salat subuh pagi tadi, bukan kerana kita lihat Nabi salat begitu, tidak. Kerana kita diberitahu oleh guru kita, macam itulah cara Nabi salat. Kan betul? Guru kita lihatkan Nabi salat? Macam mana beliau tahu? Guru dia beritahu. Maka kena pastikan cara solat kita yang diambil daripada guru kita itu bersambung sanadnya daripada guru kepada guru kepada guru sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sahabat Nabi yang mata mereka melihat Nabi solat. Jadi yang macam itu hanya tinggal 4 mazhab. Yang bersambung sanad tu mazhab lain takdir Allah pupus. Bukan mazhab ada 4, tidak ya. Mazhab ada banyak. Sahabat Nabi ada mazhab, tabi'in ada mazhab, ya, Abdullah bin Mubarak, Sufyan As-Sauri, Al-Lais bin Sa'ad. Ini semua ada mazhab. Tapi takdir Allah, mazhab mereka tak sampai kepada kita. Yang sampai hanya 4 mazhab. Yang ini bersambung sanad. Maka sembahyang ikut mazhab itu ikut Nabi. Habis kenapa beza-beza Ustaz? Ya, mazhab ni lain. Kerana kadang-kadang berbeza dalam menerima dalil. Dalil ni diterima oleh mazhab ni kata dalil ni dhaif, dia tak terima. Itu satu. Yang kedua, sama-sama menerima dalil, tapi mungkin dalam keadaan yang berbeza. Contoh ya, kita nak turun sujud. Kita turun lutut dulu ke tangan dulu? Lutut dulu, pasti. Kan ada yang turun tangan dulu. Oh, sakit lutut. Ya. Tapi memang riwayatnya ada mengatakan Nabi SAW sujud lutut dahulu. Ada mengatakan Nabi SAW sujud tangan dahulu. Dan tidak mustahil Nabi lakukan kedua-dua pada masa yang berbeza. Mungkin kalau tengah kuat, lutut dulu kan okey. Tapi kalau ada sakit atau lemah kan tangan dulu lebih selamat. Jadi kedua-duanya kalau ikutkan sunnah. Turut tangan dahulu juga sunnah, lutut dahulu juga sunnah. Yang bid'ahnya itu kalau kepala dulu. Kepada dulu itu memang jelas bid'ah. Cedera parah ya kalau sujud kepada dulu. Ya. Baik. Jadi kita ikut mazhab kerana kita nak ikut cara Nabi solat. Ya, dan kita tidak lihat Nabi solat. Kalau kita sahabat senang ya, lihat Nabi solat, tak faham tanya Nabi. Ya, tapi oleh kerana kita tidak hidup zaman itu, ikut mazhab adalah cara yang paling selamat untuk ikut Nabi. Soalan lucu yang kedua pun yang ada PhD tanya. Kata dia, kita sekarang ni ikut mazhab. Mazhab ni, mazhab itu. Nabi Isa AS nanti turun ke dunia ikut mazhab mana tuan-tuan? Dia tanya.
Lah, kenapalah tanya macam tu? Kamu kan ada PhD, ya. Itulah buktinya PhD ini tidak semestinya bijak. Tapi baguslah dia ada ilmu, tapi tidak mesti bijak. Kadang-kadang PhD menyebabkan permanent head damage. Kan? Kadang-kadang. Baik. Kenapa kamu sibuk Nabi Isa AS ikut mazhab mana? Tak relevan pun. Yang pasti Nabi Isa AS nanti bila turun ke dunia akan memerintah dengan syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Isa turun nanti hukum ikut syariat Nabi Muhammad. Kita sekarang nak beramal ikut syariat siapa? Nabi Muhammad juga. Adakah kita nak ikut syariat Nabi Muhammad tunggu Nabi Isa turun dulu? Saya ni bab doa kunut subuh ni nantilah. Saya nak tengok Nabi Isa baca kunut ke tidak. Kalau Nabi Isa baca kunut, mau saya baca. Kalau Nabi Isa juga tidak baca kunut, ya saya tidak baca. Habis Nabi Isa turun bila bang? Abang sudah mati pun belum tentu Nabi Isa turun. Abang nak solat subuh besok. Jadi kita nak beramal dengan syariat Nabi Muhammad SAW, rujukannya adalah Quran dan Sunnah. Ada kalanya ulama ijma' macam bab doa kunut subuh, ulama khilaf. Kerana ada yang faham dalil ini kata Nabi memang baca kunut subuh sampai Nabi wafat tidak pernah tinggal. Ada ulama baca dalil ini tidak, kunut subuh Nabi tidak baca. Jadi khilaf. Bila khilaf kita masing-masing ikut mazhab, tidak perlu gaduh. Yang mazhab Syafi'i ya baca kunut kerana sunat. Yang mazhab Hanafi tidak perlu baca kerana tidak sunat. Yang masalahnya membid'ah-bid'ahkan. Yang ini kata ini bid'ah, yang kata ini sesat, ini tidak betul. Baik. Yang terakhir, betul ke yang terakhir? Saya cek. Yang kedua terakhir. Sudah ada yang sejuk tak tahan aircon ya. Baik. Kenapa 4 mazhab? Kenapa tak boleh ikut mazhab sahabat Nabi ke ikut mazhab imam-imam lain? Jawabnya secara teori memang boleh ikut mana-mana mazhab ulama yang muktabar, apatah lagi sahabat Nabi. Tapi kita disuruh ikut salah satu daripada 4 mazhab kerana takdir Allah Ta'ala lain daripada mazhab yang 4 ini tak sampai kepada kita secara sempurna. Mungkin kita dengar Sayyidina Ibn Abbas berfatwa macam ini, tapi kita tidak tahu apa kaedah yang beliau pakai. Adakah itu umum atau pengecualian, atau beliau dah tarik balik fatwa, atau beliau dah ubah fatwa, kita tidak tahu. Yang tahu 4 mazhab ini, maka pilihlah salah satu. Tapi Ustaz kan, boleh tak kita nak amal 4-4? Allah abang, kuat betul abang penjangan-angan. Pertama nak amal 4-4 macam mana? Kunut subuh ada 2 pandangan. Satu kata sunat, satu kata tak sunat. Abang besok nak beramal semua. Baca kunut ke tak baca? Kan satu saja. Dan ada orang zaman dahulu, dia mahir 4 mazhab. Dia alim 4 mazhab, dia amal satu. Kita satu mazhab pun tak alim, nak amal 4. Itu namanya angan-angan. Ya. Dan yang terakhir, Alhamdulillah, sampai juga pada yang terakhir. Iaitu kesimpulan bermazhab. Kita hanya ada beberapa pilihan. Pertama, kita ikut mazhab guru kita, yang dia mengambil mazhab daripada gurunya sampai pada imam mazhab, sampai kepada guru imam mazhab, sampai kepada tabi'in atau sahabat, sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang macam ini tinggal 4. Ini salah satu cara ikut mazhab. Cara yang kedua, kita nak ikut mazhab guru kita ataupun syarah kita. Pensyarah kita kata dalam bab doa kunut ini yang betul, dalam bab sentuh laki perempuan ini yang betul, dalam mazhab baca Fatihah ini yang betul. Mana kita ikut mazhab guru kita ataupun syarah kita. Ada orang macam itu. Dia kata saya nak ikut pensyarah saya sebab dia ada PhD. Imam Syafi'i tidak ada PhD. Dia tidak tahu Imam Syafi'i kalau hidup sampai sekarang yang ada PhD itu terpaksa jadi murid beliau. Tapi itu satu pilihan. Pilihan yang ketiga, mazhab kita sendiri. Ada orang kata macam ini. Dia kata, Ustaz, saya ni jenis tidak ta'assub punya orang. Saya bukan jenis ta'assub. Kalau pendapat Imam Syafi'i sesuai dengan Quran hadis, saya ikut. Kalau pendapat pensyarah saya dapati tidak sesuai dengan Quran hadis, saya tidak ikut. Saya tidak ta'assub. Jawabnya, kamu ta'assub dengan mazhab kamu sendiri. Kerana kamu yang tidak faham bahasa Arab, tidak pernah belajar usul fiqh, tidak tahu kaedah istinbat, tidak faham qiyas, tiba-tiba kamu lebih boleh menilai pendapat Imam Syafi'i, kamu lebih boleh menilai pendapat pensyarah kamu, berarti kamu tu sangat ta'assub dengan pendapat kamu sendiri, dan itu merisikokan kamu masuk ke dalam neraka. Nabi bersabda yang bermaksud yang paling berani berfatwa adalah paling berani masuk neraka jahanam. Maksudnya berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa dalam keadaan jahil itu merisikokan masuk neraka. Jadi selesai tentang amalan. Cuma tinggal lagi satu bab tentang akhlak ya. Saya tidak pasti
ada masa atau tidak, saya berhentikan dahulu setakat ini. Kalau lepas itu nak suruh saya sambung, mungkin dalam tempoh 5 minit lah, sebab dah dekat pukul 12. Saya berhentikan dahulu setakat ini. Terima kasih yang diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Tengku Ahmad Fazil Bidaku Ali atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. Insya Allah segala ilmu yang telah disampaikan dapat sama-sama kita amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Oke, ini adalah Facebook page Ustaz. Jadi bolehlah search di Facebook dan kita follow lah. Dan YouTube pun jangan lupa subscribe. TikTok baru ada. TikTok pun adalah nama yang sama dengan Ustaz. Tengku Ahmad Fazil, boleh type di TikTok dan boleh follow. Sudah tutup kan? Mau saya tutupkan pembentangan atau? Okey, saya difahamkan ia akan merasmikan majlis penutup dalam perjalanan ya. Jadi sementara menunggu beliau sampai, mungkin saya akan highlight poin yang terakhir, iaitu yang dikatakan ihsan ya. Iaitu ilmu tasawuf ya. Sebab akidah, ilmu tauhid, amalan itu adalah ilmu fiqh ya. Dua-dua ni kena ikut sunnah. Yang ketiga adalah ihsan, iaitu ilmu tasawuf juga kena ikut sunnah. Jangan terpedaya dengan tasawuf yang palsu ya. Tasawuf yang cerita benda-benda pelik, kononnya boleh buat itu, boleh buat ini. Kan kadang orang dia kaitkan tasawuf ni dengan benda-benda pelik. Kenapa kamu nak belajar ilmu tasawuf? Supaya saya itu boleh terbang di udara. Terbang di udara tidak perlu belajar ilmu tasawuf. Boleh tiru macam saya, itu beli tiket emas. Saya itu beli tiket emas, boleh terbang di udara juga. Ada makanan, ada layanan lagi. Jadi ilmu tasawuf tujuannya bukan itu. Tujuan ilmu tasawuf adalah untuk makrifah, kenal Allah. Dari makrifah itu timbul mahabbah, kasih kepada Allah. Daripada mahabbah itu insya-Allah kita dapat mardatillah ya. Highlight yang akhir itu, inilah tujuan ilmu tasawuf, nak dapat ridha Allah. Ya, bukan nak dapat terbang di udara dan sebagainya, itu tidak. Macam mana caranya? Melalui dua, iaitu takhliyah, bersihkan hati dari sifat-sifat yang terkeji. Selepas kita bersihkan hati daripada sifat yang terkeji, tahliyah, kita hiasi hati dengan sifat yang terpuji. Mudah kan? Ni basic lah ya, basic tasawuf. Bukan nak menunjuk pada orang, nak dapat pengikut ramai, ya, nak jadi syekh, nak terbang di udara, tidak. Nak buang daripada hati kita ni sifat yang buruk dan nak hiasi dengan sifat yang baik. Ringkas saja ya. Sifat yang buruk antaranya banyak makan ya. Yang ni saya pun segan juga nak cakap, sebab kadang-kadang bila makan free banyak. Tapi banyak makan ni biasa kita jadi malas. Bila malas beribadah tu payah nak dapat ridha Allah. Yang kedua, banyak bercakap. Kerana bila banyak bercakap banyak silap, bila banyak silap banyak dosa, bila banyak dosa terhalang daripada Allah Taala. Okey. Dah sampai nampaknya, kompang dah berbunyi. Saya hentikan dahulu setakat ini. Wallahu a'lam.